Baik, terima kasih Lukman. Saya Salasa Safian dan ini segmen tempat kita. Kami bawakan kepada anda destinasi tumpuan tempatan selain berkongsi kisah inspirasi atau sejarah setiap lokasi. Menikmati keindahan alam semula jadi lazimnya menjadi pilihan ramai untuk sesekali merasai damai dan tenang jauh dari kesibukan kota. Terletak di Kampung Segong, Singai Bau, inap Desa Adis Buan menjanjikan ruangan rekreasi yang luas, sungai yang jernih serta aktiviti-aktiviti menarik seperti berkemah, barbecue dan berkayak. Ikuti laporan Hafizul Muzamir, Odlin Katani dan juru kamera Awang Azmel. Untuk pengetahuan umum, sungai ini terhasil daripada air yang mengalir dari Gunung Beronang. Dan sekiranya diterjemahkan dari bahasa Bidayuh ke bahasa Melayu, Adis bermaksud sungai dan Buan melambangkan pokok buan yang terdapat di kawasan ini yang mana ia membawa maksud pokok sipuh air. Dibangunkan sejak 16 tahun lalu, pengurus inap Desa Adis Buan Georgina Mawin Diesel memberitahu konsep utama inap desa berkenaan adalah mengetengahkan rumah-rumah tradisi masyarakat Bidayuh seperti rumah panjang dan baru. Ia berkonsepkan rumah kampung diperbuat daripada kayu yang dinamakan kayu teripiak. Rumah panjang 10 pintu berkenaan mampu memuatkan sehingga 5 orang ahli untuk setiap pintu. Mewarisi perniagaan berkenaan daripada mendiang ayahnya, Georgina atau lebih mesra disapa sebagai Gina menjelaskan harga bayaran masuk hanya RM5 sahaja untuk dewasa dan percuma untuk kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah. Untuk bulan Mei, pengunjung yang datang agak-agaknya setakat sampai ke hari ini ada 2,000 lebih orang manusia. Pelanggan kami yang datang berasal dari luar negara, Semenanjung Malaysia, dan luar kawasan seperti dari Bintulu, Miri, ada juga. Adis Buan mampu memuatkan hingga 200 orang pada satu masa. Menceritakan pengalaman ketika pandemik, Gina memberitahu inap desanya terpaksa ditutup selama 6 bulan ekoran peningkatan kes. Terletak kira-kira 30 km dari pusat bandar Kuching, perjalanan ke inap desa ini mengambil masa sekurang-kurangnya 40 minit. Bagi pengunjung yang pertama kali ke Adis Buan, ini pengalaman menakjubkan buat mereka. Actually, it's quite impressive sebab dekat Johor, I tak pernah rasa macam ni. So, bila datang Sarawak baru dapat rasa macam ni. Sebab dia punya facility and the hospitality semua okay. And then ada macam bilik air bersih and then the surrounding, the environment pun okay semua. So, I really enjoy being here. Orang family tahu pasal tempat tu dari Facebook. Orang selalu share. So untuk kami orang first time tu datang situ. Orang datang situ BBQ, mandi-mandi, ada budak-budak main apa ya? Macam kayak apa semua ya. Bagi Abang Osman Abang Gom, mengunjungi kawasan riadah berkonsepkan rumah kampung dalam hutan di usia 78 tahun, mengimbau kembali kenangannya semasa berkhidmat sebagai guru pengakap suatu ketika dahulu. Nak renang, sungai, boating. It was fun. Datang sini, syuk. I enjoy tempat sini. Bagi yang merancang untuk bermalam, sewa bilik untuk satu malam bernilai RM80 dan yuran untuk pratempahan pula adalah serendah RM20. Seronok-seronok juga keselamatan ibu lupa. Laporan Hafizul Muzamir, Odlin Katani dan juru kamera Awang Azmel untuk TVS Adis Buan. Demi melihat kanak-kanak kurang bernasib baik mendapatkan kemudahan pendidikan, sebuah pusat pendidikan alternatif dibangunkan di Sandakan, Sabah. Kewujudan pusat yang dikenali sebagai Pusat Alternatif Anjong Bakti itu bertujuan memastikan kanak-kanak tersebut berpeluang menimba ilmu selari dengan arus pendidikan negara ketika ini.
Diuruskan oleh seorang penduduk kampung di Sandakan, Rugiah Samni secara sukarela mengajar anak muridnya agar celik ilmu dengan sekurang-kurangnya mampu membaca dan mengira. Okey, permulaan aku mengajar dulu-dulu di sini masih kecil lagi rumah-rumahku. Ya, lepas tu aku duduk di luar, aku nampak budak-budak berlarian pergi sini pergi sana. Panas matahari, itulah aku pikir, aku bilang kasihan budak-budak. Aku mau juga kasih sama dia orang yang pengalamanku sikit. Itulah aku cakap sama mga orang tua dia orang, aku pinjang sama dia orang, aku bilang, bolehkah mga anak-anak kamu aku ajar dia orang supaya pandai mestilah ABCD saja. Ya, sekarang murid-muridku 40 lebih, 45. Ya, yang subjek aku mengajar 4 subjek. Subjek bahasa Melayu, English, Science, Matematik. Ya, kadang-kadang hari Jumaat mengajar juga aku agama, bahasa Arab. Pusat alternatif Anjong Bakti tersebut dibangunkan di atas sebuah tapak kosong di belakang rumahnya. Pusat berkenaan turut mendapat sokongan daripada beberapa buah badan bukan kerajaan yang tampil mengindahkan ruang kelas selain menyalurkan bahan mengajar seperti papan putih dan buku. Untuk rekod, Rugiah memulakan aktiviti sukarela berkenaan dengan mengajar di rumahnya pada 2014 dengan kehadiran 6 orang murid. Sekian sahaja untuk segmen tempat kita malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial kami untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasi duniamu. Saya Salasa Safian, salam hormat dan selamat malam.